فإنه عند حسن ظن العبد به. أحسنوا ظنكم بربكم فإنه عند حسن ظن عبده به. ومن حسن ظن العبد بربه حسن العمل، ومن حسن الظن أيضا التوبة الصادقة وشكر النعم. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. Dan kita sebagai manusia, seringkali kita akan dihadapkan dengan pelbagai ujian dan juga tribulasi. Dan kadang-kala ujian dan tribulasi itu akan melahirkan sebuah kekecewaan yang mungkin menyebabkan kita berasa murung dan juga putus asa. Apatah lagi jika pernah berlaku dalam hidup kita noda dan dosa, jika pernah kita melakukan maksiat, jika kita pernah terjatuh, jika hidup kita pernah tercemar dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Kadangkala jiwa kita dilanda perasaan kecewa kerana kita merasakan kita sudah hitam, tak mungkin dapat diputihkan lagi. Kita sudah tercemar, tak mungkin dapat dipulihkan lagi. Kita pernah tenggelam dalam noda dan dosa, tak mungkin dapat ke syurga lagi. Maka sikap yang seperti itu akan menyebabkan kita terus-menerus memudaratkan diri kita, terus menerus dilanda kekecewaan, sehingga akhirnya ia merosakkan ibadah. Dan tidak mustahil jika ia juga bisa merosakkan iman dan juga akidah. Sebab itulah dalam hidup ini, walaupun kita pernah jatuh, kita pernah hitam, kita jangan berputus asa. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan kita berputus asa. Sebab itu di sini seringkali kita mengajar umat Islam supaya memahami firman Allah. Sebab berdasarkan firman Allah lah kita mendapat kekuatan yang baharu. Dan perlu kita ingat bahawa para sahabat pun sebahagiannya bukan sentiasa putih dalam hidup mereka. Ada sahabat yang pernah jatuh dalam keislaman. Ada sahabat yang pernah tercemar dalam keimanan. Maka dalam kitab-kitab tafsir ada sebuah riwayat yang indah. Diriwayatkan oleh Kalbi, menceritakan tentang dua orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Seorang sahabat merupakan sahabat Ansar dan seorang yang lain dari Bani Saqif. Mereka dipersaudarakan oleh baginda Rasul. Satu hari peperangan berlaku, maka sahabat Ansar terpaksa berperang, meninggalkan sahabat daripada Bani Saqif. Maka sahabat Ansar berpesan kepada sahabatnya, tolong jaga isteriku, tolong jaga keselamatannya dalam suasana yang gawat ini. Aku terpaksa berperang, tolong kamu yang tidak pergi, jaga keselamatan isteriku. Maka sahabat Bani Saqif ini pun melaksanakan tanggungjawabnya. Tetapi iblis datang menghasut sahabat Bani Saqif ini. Maka pada suatu hari, riwayat mengatakan sahabat Bani Saqif ini telah pergi kepada isteri sahabatnya dari Ansar ini dan kemudian menyentuh muka isteri sahabatnya dan memegang tangan isteri sahabatnya dan mengucuk tangan itu. Kemudian sahabat dari Bani Saqif ini terus berasa malu
Dia pun keluar dari rumah, pergi ke Bukit Bukau, berseorangan diri, menjerit minta ampun kepada Allah, memarahi diri sendiri, mengutuk diri sendiri yang tidak bertanggungjawab sebab telah melakukan perbuatan yang tidak baik itu ke atas isteri sahabatnya yang diamanahkan untuk dia menjaga keselamatan isterinya itu. Dia menjerit minta ampun kepada Allah, mengutuk diri sendiri. Akhirnya dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahawa Allah telah menurunkan beberapa potongan ayat sebagai menjawab dan memberi pencerahan tentang isu ini. Ayat-ayat itu boleh tuan-tuan perempuan lihat dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga ke ayat 136. Surah Ali Imran ayat 133 hingga ke ayat 136. Saya nak membaca ayat 135. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Ali Imran ayat 135 yang bermaksud, dan antara ciri orang yang bertakwa, itu yang indah tentang ayat-ayat ini. Antara ciri orang yang bertakwa ialah dia yang telah melakukan kejian, dia telah pernah melakukan kekejian, dan dia juga pernah menzalimi dirinya sendiri. Kemudian dia sedar dan menyesal dan meminta ampun kepada Allah. Dan siapa lagi yang boleh mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan dia tidak terus dan tidak meneruskan perbuatan terkutuknya itu dalam keadaan dia menyedari kesalahannya. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan, lihat betapa Allah berikan harapan pada orang yang pernah hitam, pernah jatuh. Tak kira dia pernah terjebak dengan kes transgender, tak kira dia pernah terjatuh dalam kes homoseks, tak kira dia pernah tercemar sebagai lesbian, tak kira dia pernah berdosa besar dengan perzinaan, pernah terjebak dengan penyalahgunaan najis dada, pernah melakukan perbuatan seperti rogol dan zina, pernah melakukan perbuatan curang dan khianat. Tak kira apa kesilapan manusia, ketika mungkin manusia lain mengutuknya, mencacinya, dia jangan lupa Allah tidak mengutuk dan Allah tidak mencacinya. Ketika manusia lain memaki hamunnya di Facebook, dia kena faham Allah tidak memaki hamunnya sedikit pun. Sebaliknya Allah memberikan kepadanya sebuah harapan. Dan Allah mengatakan antara ciri orang yang bertakwa, bukan jalan-jalan manusia, antara ciri orang yang bertakwa ialah dia yang pernah jatuh, pernah terjebak melakukan fahishatan. Fahishatan ialah perbuatan keji, dan pernah zalamu anfusahum, pernah melakukan kezaliman ke atas diri sendiri dengan melakukan maksiat. Selepas dia jatuh, dia bangun. Dia bangun dengan penyesalan dan taubat. Sesiapa saja pernah melakukan dosa, jangan bimbang. Jangan bimbang dalam arti kata pintu taubat sentiasa terbuka. Bangun dan bertaubat.
Dan insya Allah menerima taubatnya jika dia bertaubat dengan taubatan nasuha, jika dia bertaubat secara ikhlas, secara bersungguh-sungguh. Harapan terus menerus ada. Justru tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan, jika pernah jatuh, bangun. Jika pernah tercemar, pulihkan. Jika pernah hitam, putihkan. Jika pernah berdosa, bertaubatlah. Sebab Allah tidak mengutuk kita. Sebaliknya, membuka pintu harapan kepada kita untuk membersihkan diri dengan membuka pintu taubat. Dan Allah mengatakan orang yang pernah jatuh kemudian menyesal dan bertobat, dia manusia bertakwa. Dia manusia bertakwa. Tuan-tuan dan perempuan, kita merasakan orang yang baik, ahli syurga. Orang yang bertakwa, ahli syurga itu orang yang perfect, sentiasa putih, tak pernah jatuh, tak pernah bermaksiat, tak pernah tercemar, sentiasa elok, sentiasa sempurna. Itu semuanya dongeng sahaja. Manusia yang tidak berdosa, rasul-rasul, ya, tapi semua kita ada kelemahan, pernah jatuh. Dongeng sahaja jika kita mengatakan manusia yang akan ke syurga itu manusia yang tak pernah berdosa, sentiasa putih. Itu kalam kosong. Ayat tadi yang kita bacakan merupakan penafian terhadap cerita-cerita yang mana mengatakan yang akan masuk syurga yang sentiasa putih. Tidak. Manusia seperti kita tidak pernah sentiasa putih. Ada masa kita jatuh, tetapi kita bangun selepas jatuh. Di sisi Allah, orang itu orang mulia. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, bila kita berdepan dengan kes-kes manusia pernah jatuh, jangan seronok menghentam mereka, jangan seronok memaki hamun mereka. Ingatlah, kita ni pun sebersih mana. Kita ni pun jaminan siapa menjaminkan syurga bagi kita. Berikan harapan kepada mereka, harapan daripada kalam Allah. Harapan itulah yang manusia perlukan, terutama ketika jatuh, insya-Allah. Maka jangan lupa surah Ali Imran ayat 133 hingga ayat 136 yang merupakan ayat-ayat indah berbentuk harapan bagi mereka yang pernah tercemar dengan noda dan dosa, insya-Allah. Semoga ia membentuk minda kita supaya tidak mudah kecewa dan tidak mudah berputus asa. Itulah minda orang yang beriman. Itulah mindset orang yang sebenarnya bertakwa, insya-Allah.